والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala merezekikan kepada kita kebolehan, kelapangan dan yang lebih penting kesabaran untuk terus kita berada di tempat yang baik, di dalam majlis yang baik. Ketahuilah kebolehberadaan kita di tempat yang baik, melakukan sesuatu yang baik bukanlah berlaku secara totalnya dengan kehendak dan keinginan kita tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana kita berupaya untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka berterima kasihlah kepada Allah kerana Allah Taala telah menulis satu jalan cerita skrip yang baik untuk diri kita. Kebiasaannya, jika jalan cerita kita, skrip kita sentiasa baik dan selalu baik, maka biasanya endingnya juga insya-Allah akan ending yang baik. Tetapi sekiranya jalan cerita kita asyik banyak kemudaratan saja, kefasadan saja, biasanya endingnya juga takut-takut ending yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan pada waktu ini satu jalan cerita, satu skrip yang baik untuk diri kita. Dan suka saya ingatkan tuan-tuan dan puan juga, sebenarnya kebolehan untuk berterima kasih kepada Allah juga bukanlah berlaku secara mutlaknya dengan kehendak dan keinginan kita, tetapi juga dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana lidah tuan-tuan dan puan ringan untuk mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Allah, maka berterima kasih jugalah kepada Allah, kerana itu juga adalah rezeki dan anugerah yang tidak diberikan kepada ramai orang, hanya sebilangan kecil daripada hamba-Nya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi mereka yang belum berniat i'tikaf, silalah berbuat demikian. Moga duduk kita ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali, tuan-tuan sekalian, kita ni kalau nak buat pahala senang sangat, iaitu dengan memperbanyakkan niat. Jadi kalau tuan-tuan duduk datang masjid tak niat, agak-agak dapat pahala. Kaedah fiqh al-umur bi maqasidiha, perkara ikut jenis niat. Ustaz, datang masjid pun tak niat, tak dapat pahala ke Ustaz? Yalah, ada ramai orang datang masjid dengan niat masing-masing. Ada niat nak curi duit tabung masjid pun ada. Jadi masing-masing dengan niat masing-masing. Jadi kalau kita niat pertama, tuan-tuan sekalian, kalau kita satu niat, satu ganda 10 ganda 70, maksudnya jadi apa? 700. Tuan-tuan duduk pertama datang niat nak salat jemaah, satu ganda 10 kali 70 jadi 700. Tuan-tuan niat pula sehari, ya Allah aku nak tunggu solat isyak berjamaah, dua niat ganda lagi tuan-tuan sekalian. Lepas tu duduk nak cari ilmu, dapat majlis ilmu, dapat ilmu dan mutiara ilmu, 3 niat dah. Yang keempat, silaturahim, kenal sahabat-sahabat, waktu ni lapang-lapang sikit tegur sahabat, 4 niat tuan-tuan sekalian. 5 niat, kalau aku duduk rumah ni tengok berita lagi, iklan lagi, ada yang buka aurat, ada yang tutup aurat, yang terdedah aurat, jadi duduk masjid selamat dah sikit mata aku ni. 5 niat tuan-tuan sekalian. Jadi kalau 5 niat, satu niat 700, 7 kali 5 3,500 maksudnya. Jadi kalau tuan-tuan bijak lagi, tuan-tuan tambah lagi niat, lagi banyak niat, lagi banyak pahala. Di hari akhirat kelak tuan-tuan tengok kan, kadang-kadang yang smart muslim kawan-kawan kita, bila nanti di hari akhirat kelak tengok-tengok, macam mana boleh pahala hang banyak,
kita duduk main masjid sekali apa, kan? Sama-sama main. Tapi awak yang hang dapat banyak. Oh, I'm smart maksudnya. Macam mana smart? Iaitu dia multiply dia punya intention. The more intention, the more reward Allah will give. Lebih banyak niat kita, lebih banyak pahala. Begitulah mudahnya untuk nak mengumpul pahala dalam Islam. Sebab tu bila di hari akhirat, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau Allah Ta'ala kata pergilah ke neraka, kita tak kata apa-apa dah. Sebab memang kita layak untuk masuk neraka. Sedangkan ruang yang Allah Ta'ala buka untuk mencari pahala begitu banyak. Tetapi kenapa bila dihisap, dosa kita masih banyak berbanding dengan pahala kita? I deserve it. Memang aku layak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah dalam tempoh masa yang ada ini kita akan sambung lagi perbahasan kita berkenaan dengan hakikat diri kita. Semoga kita dapat kenal diri kita dan kita mampu uruskan diri kita sebaik-baiknya. Saya panggil konsep DIY, do it yourself. You understand yourself and you manage yourself, maksudnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kenal diri kita, kita faham diri kita dan kita urus diri kita. Kadang-kadang kita tahu, kita kenal, tapi kadang-kadang kita buat juga dosa. Sekurang-kurangnya kita tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, di mana silap dan salahnya. Hakikat kita kadang-kadang iman kita lemah, kadang-kadang iman kita kuat. Hakikatnya mana bumi yang tidak ditimpa hujan, tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan janganlah asyik menghujankan bumi, dalam arti kata asyik berbuat maksiat, tuan-tuan sekalian. Kita tahu di mana kelemahan kita, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebut dulu, kita ini terdiri daripada ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Kita ini bukan jasad, tuan-tuan sekalian. Kita, hakikat kita adalah ruh. Hakikat kata kita adalah ruh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ruh disatukan dengan jasad, maka ruh terpaksa menjaga kepentingan-kepentingan jasad. Dan akhirnya yang menjadi malangnya, tuan-tuan dan puan sekalian, ruh terlupa akan hakikat dirinya. Ruh menjadi hamba kepada jasad, maksudnya. Ini yang kita takut, tuan-tuan sekalian. Hidup dan matiku kerana jasadku, maksudnya. Sedangkan kenapa Allah Ta'ala ciptakan jasad? Allah Ta'ala ciptakan jasad untuk membantu kita untuk sampai kepada Allah. Tuan-tuan, tanpa jasad, tuan-tuan sekalian, kita sukar untuk sampai kepada Allah. Kita nak solat macam mana? Sebab rukun dan syarat solat melibatkan jasad. Haji melibatkan jasad. Kebanyakannya melibatkan jasad. Sebab itu ruh kena jaga kepentingan jasad. Kalau jasad sakit, sukarlah untuk kita sampai kepada Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, ruh bukan jaga kepentingan jasad. Ruh apa, Ustaz? Hidup dan matiku kerana jasadku. Kita menjadi hamba kepada kenderaan kita, iaitu unta kita. Sedangkan Allah Ta'ala ciptakan unta, yakni jasad kita, untuk kita bawa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhirat kelak, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan tanya kita, bagaimana kamu menguruskan jasad kamu? Ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku terlupa akan hakikat diri aku yang sebenarnya. Aku menjadi hamba kepada jasad. Allah Ta'ala kata, tempat kamu di dalam neraka. Sebelum itu Allah Ta'ala tanya jasad kita. Allah Ta'ala tanya jasad kita. Jasad kita, tuan-tuan sekalian, jasad mereka yang tidak diuruskan dengan baik, akhirnya jasad kita menikam kita daripada belakang. Tuhan aku dulu, dia sepatutnya membawa aku dekatmu ya Allah, tetapi dia membawa aku berbuat maksiat. Tangan kata, tangan buat maksiat kerana ruh. Mulut buat maksiat kerana ruh. Semua anggota tubuh berbuat maksiat kerana ruh. Akhirnya dengan sebab penyaksian daripada jasad kita, maka kita dicampakkan ke dalam neraka. Don't blame the camel. Camel is always innocent. Jangan salahkan unta. Unta sentiasa tidak bersalah. Yang bersalah adalah tuan kepada unta, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan faham tak ni? Unta tu apa? Pasal apa, Ustaz? Tiba-tiba terbit unta ni. Ini sambung daripada siri yang lalu, tuan-tuan sekalian. Jasad itu kenderaan. Orang Arab biasa kenderaan ni dia guna unta lah. Kita ni guna kereta, tapi lebih baik kita guna unta.
sebab kita boleh faham dengan hakikat jasad kita roh, iaitu tuan kepada unta. Kalau Allah, tuan-tuan tanya kenapa Allah Ta'ala ciptakan roh, Allah Ta'ala ciptakan roh, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, iaitu untuk menyembah Allah, mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan jasad, iaitu unta, untuk membantu roh sampai kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita kena ingat tu, kita ni kebahagiaan kita iaitu bila mana kita ada dekat dengan Allah, bila kita ada Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan kan, kalau kita kata ini tiang lah, ni tiang Allah, maksudnya kita kata Islam ataupun tiang Allah ataupun hidayah, tuan-tuan senang je. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan bergerak jauh daripada Islam, jauh daripada Allah, tuan-tuan akan berdepan dengan pelbagai masalah. Sebab tuan-tuan lari daripada menjadi hakikat diri tuan-tuan yang sebenarnya. Semakin hari kita semakin tidak bahagia, semakin hari kita semakin tidak bahagia, hati kita semakin sakit, roh kita semakin sakit. Sebab kita lari daripada hakikat kejadian kita dijadikan, tuan-tuan sekalian. Sebab tu senang je formula dia. Kalau tuan-tuan rasa tak tenang, rasa tertekan, rasa stres, jangan salahkan orang, don't blame. Muhasabah diri kita, bawa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kata, tuan-tuan dan puan sekalian, kita marah anak-anak kita, kita marah isteri kita, mungkin mereka tak hormat kita. Tapi kadang-kadang kalau kita muhasabah diri kita, kadang-kadang kita dengan pencipta kita pun kadang-kadang kita tak ada adab. Jadi siapa anak dan isteri kita nak hormat kita, sedangkan kita dengan yang mencipta kita pun kadang-kadang tiada adab pada waktu itu. Jangan mengharapkan orang lain untuk beradab dengan diri kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itu ulama-ulama dulu bila mereka berdepan dengan masalah anak-anak, isteri dan keluarga, mereka tidak cepat menyalahkan. Mereka muhasabah diri mereka, mereka membawa diri mereka balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hakikat tujuan kita dijadikan, tuan-tuan sekalian. Kalau orang tanya kan, apa tujuan mata dijadikan? Ustaz, tujuan mata dijadikan untuk melihat dah Ustaz. Ya betul. Kalau mata tak dapat lihat, kenapa dengan mata? Oh, mata sakit lah kot Ustaz. Ya, mungkin mata sakit, sebab itu dia tidak dapat berfungsi dengan fungsi yang dia diciptakan. Ustaz, apa pula tujuan telinga diciptakan? Untuk melihat lah. Macam mana kalau telinga tak dapat melihat? Telinga tak dapat berfungsi dengan fungsi yang dijadikan padanya. Telinga sakit lah. Ya, mungkin telinga sakit, tuan-tuan sekalian. Tangan, apa tujuan tangan dijadikan? Untuk menggenggam, untuk mengambil. Tiba-tiba tangan tidak dapat menggenggam, tangan tidak dapat mengambil. Apa yang berlaku kepada tangan? Tangan mungkin sakit. Maksudnya dia tidak dapat berfungsi dengan fungsi yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan sekalian, apa fungsi roh? Fungsi roh beribadat kepada Allah, dekat dengan Allah, kenal Allah. Tiba-tiba Ustaz, roh tak suka kepada Allah, roh tak suka beribadat kepada Allah. Maksudnya roh tidak berfungsi dengan fungsi yang ditetapkan padanya. Apa kena dengan roh? Apa jadi dengan roh? Roh sakit lah Ustaz. Ya, walaupun jasadnya, tuan-tuan sekalian, macam Hulk Hogan, tuan-tuan sekalian, kan, macam The Rock. Tapi kalau dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, I'm very sorry to say that you are sick. Anda sakit. Tetapi bukan sakit tubuh, tapi diri anda yang sebenarnya, iaitu hakikat roh yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia punya kaedah dia, macam mana nak rawat dia, iaitu bawa balik dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dekat kita dengan Allah, lagi bahagia kita, lagi jauh kita dengan Allah, lagi sengsara kita. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku jadikan hidupnya sempit. Sempit dalam arti kata rezekinya sempit, dadanya sempit, dan segala dalam kehidupannya menjadi sempit. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini dia punya kaedah, dia punya formula dia. Jadi senang. Kalau apa-apa berlaku, kalau kita rasa tak tenang, bawalah diri kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masalah kita bermula? Kalau orang tanya bila masalah kita bermula,
masalah kita bermula bila roh akan lupa akan hakikat dirinya dan roh menjadi hamba kepada jasad. Tuan-tuan sekalian, masalah rohani, ya, puncanya adalah rohani. Kalau puncanya rohani, kalau tuan-tuan sakit rohani, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan pergi klinik lain. Tuan-tuan hanya perlu pergi ke klinik rohani saja. Sini ada klinik rohani ya? Maksudnya bukan rohani doktor tu. Maksudnya klinik yang merawat rohani. Klinik percuma banyak, tuan-tuan sekalian. Merawat rohani, tuan-tuan tak payah bayar apa-apa. Banyak di Selangor ni, di mana-mana tempat, alhamdulillah di Malaysia ni banyak klinik rohani, iaitu masjid dan rumah-rumah Allah. Datanglah. Ini yang percuma sahaja, tak perlu membuat apa-apa bayaran. Jadi masalah dia puncanya adalah rohani. Saya kata tuan-tuan sekalian, penyakit psikologi pun puncanya rohani. Penyakit fizikal pun puncanya rohani. Ustaz, penyakit fizikal puncanya fizikal lah Ustaz. Tak, saya kata rohani ya. Ambillah contoh. Saya kata apa? Kencing manis. Kencing manis Ustaz, puncanya suka makan dan minum benda-benda manis. Puncanya fizikal lah Ustaz. Tak, puncanya rohani, iaitu kita tewas kepada nafsu yang suka kepada benda-benda manis. Dia rohani juga, tuan-tuan sekalian. Kan? Kalau tuan-tuan tengok, akhirnya dia balik kepada hati kita, kepada rohani kita. Maksudnya kalau kita dapat jaga hati kita, jaga rohani kita, insya-Allah yang lain akan selamat. Penyakit psikologi tuan-tuan sekalian, tamak, haloba, hasad, dengki, of course dia balik kepada punca dia rohani, tuan-tuan sekalian. Jadi puncanya iaitu balik kepada rohani kita. Jadi kalau kita nak rawat tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena merawat rohani kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, baik, kita sambung lagi berkenaan dengan hakikat insan ini. Bila mana roh Allah Ta'ala gabungkan dengan jasad, jadi maka terhasillah beberapa daya. Roh, tuan-tuan sekalian, bila gabung dengan jasad, ketika mana dihembuskan roh kepada jasad Nabi Adam, terbangun Nabi Adam, dia bersin, tuan-tuan sekalian, 2-3 kali perkataan yang terbit daripada dia, Alhamdulillah maksudnya. Jadi bila roh digabungkan dengan jasad, maka terhasillah beberapa kebolehan yang kita panggil sebagai daya-daya insan. Daya ni kalau dalam bahasa Arab kita panggil quwwah. Quwwah ni daripada perkataan quwwah, iaitu kebolehan-kebolehan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil the faculty, iaitu keupayaan. The faculty of human soul, keupayaan, maksudnya rohani insan. Jadi sebelum tu kita tengok dulu apa yang terdapat dalam daya-daya yang terdapat dalam tumbuhan. Tumbuhan ni basic kejadian Allah, tuan-tuan sekalian, makhluk hidup yang asas iaitu tumbuhan. Cuba kita tengok apa yang terdapat dalam tumbuhan supaya kita lebih menghargai diri kita. Yang pertama yang terdapat dalam tumbuhan, semua tumbuhan makan. Semua tumbuhan makan. Ustaz, ada tak tumbuhan tak makan Ustaz? Ada, memang ada. Tumbuhan plastik, ambil kau. Maksudnya semua tumbuhan makan. Kalau tuan-tuan malas nak jaga, tuan-tuan beli hak plastik lah, senang, tak ada siram apa, tak ada baja. Itu sifat tumbuhan. Tumbuhan makan. Sama ada dia makan kok buat apa, fotosintesis, ataupun dia dengan baja melalui akar dia. Jadi nak bagi tahu tumbuhan makan. Yang kedua yang ada pada tumbuhan iaitu tumbuhan membesar. Semua tumbuhan membesar. Ustaz tu pokok bonsai Ustaz, dia tak besar-besar pun Ustaz. Dah nak besar macam mana? Kau asyik pangkas je kan. Lama-lama dia tak jadi, daun tak besar, batang yang jadi besar, tuan-tuan sekalian. Maksudnya itu, tuan-tuan dan puan sekalian, sifat yang ada pada tumbuhan, daya yang ada pada tumbuhan yang kedua iaitu membesar. Dan daya yang ada pada tumbuhan yang ketiga iaitu membiak. Tumbuhan membiak. Ada tak tumbuhan yang tak membiak? Kalau tumbuhan tu tak membiak, dah lama dia pupus maksudnya. Jadi sifat tumbuhan, tuan-tuan ingat, daya yang ada pada tumbuhan ada 3. Yang pertama iaitu kita panggil daya makan.
the faculty of nutrition, daya makan. Yang kedua, daya membesar, the faculty of growth, iaitu dia berkembang, tuan-tuan sekalian. Dan daya membiak, iaitu kita panggil the faculty of reproduction, iaitu dia menghasil dan membiak. Ini tiga yang ada pada tumbuhan, iaitu basic kejadian kehidupan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita naik sikit, tinggi sikit, iaitu daya yang ada pada haiwan. Daya yang ada pada haiwan ada dua aja. Pada haiwan ada dua. Tumbuhan ada tiga, haiwan, animal, dia ada dua daya. Yang pertama kita panggil daya tanggap. Daya tanggap, tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Inggeris kita panggil the faculty of perception. Dia boleh menggunakan panca indera, tuan-tuan sekalian. Jadi haiwan dia boleh bau, dia boleh melihat, dia boleh mendengar, tuan-tuan sekalian. Iaitu kita panggil five senses, itulah panca indera yang 5. Itu daya yang ada pada haiwan. Dan satu lagi daya yang ada pada haiwan, iaitu kita panggil daya bergerak. Kita panggil action. Haiwan dia bergerak. Tumbuhan tak gerak. Kalau tuan-tuan letak tumbuhan di ruang tamu, tuan-tuan bangun besok pagi dia duduk dalam bilik tuan-tuan, jaga-jaga, itu bukan tumbuhan. Selalu tumbuhan tak bergerak. Itu cek tengok, bukan tumbuhan tu. Dia bergerak tiba-tiba pasal apa duduk dalam bilik. Tadi duduk kat ruang tamu, tuan-tuan. Jadi sebab tumbuhan dia tak bergerak, haiwan bergerak. Tumbuhan ada 3 daya, 3 kebolehan. Haiwan ada 2. Tapi saya nak bagi tahu, haiwan ada 5 daya. Yang mana ada pada tumbuhan, haiwan pun ada. Jadi haiwan ada 5, campur 2. Yang haiwan punya campur 3. Yang tumbuhan punya, haiwan ada 5 daya. 5 daya. Haiwan juga makan, haiwan juga membesar, haiwan juga membiak. Okey, saya nak yang terbaik, iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala menjadikan manusia itu sebaik kejadian. Manusia ada satu daya aja, satu faculty je, eksklusif, iaitu kita panggil daya akal, iaitu berfikir, tuan-tuan sekalian. Daya akal. Tapi saya nak bagi tahu, manusia ada 6 daya. Yang mana ada pada haiwan, manusia ada. Yang mana ada pada tumbuhan, manusia ada. Yang mana ada pada haiwan, manusia ada. Yang mana ada pada manusia, yang makhluk lain tidak ada. Jadi berapa daya yang ada pada manusia? Iaitu 6. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan sekalian, itulah kelebihan kita yang membezakan kita daripada makhluk yang lain. Tapi tuan-tuan kena ingat, akal ni kalau ada tak guna, tapi sama aja macam tak ada akal. Orang yang berakal tetapi tidak menggunakan akalnya, samalah seperti tidak berakal. What does it mean? Ulaika kal an'am, they are like animals. They have akal but they don't use it. They are just like any animal. Allah said, balhum adall, they are worse than animal. Kenapa haiwan dia tak guna akal? Sebab dia tak ada akal, tuan-tuan sekalian, kan? Tetapi manusia ada akal, tak guna. Maksudnya manusia lebih teruk daripada haiwan, tuan-tuan sekalian. Kalaulah haiwan sekarang boleh cakap lah, tuan-tuan sekalian, boleh berkomunikasi dengan kita. Haiwan tengok perangai kita pun dia sakit kepala, tuan-tuan sekalian. Haiwan kata, aku tabik spring lah kat hangpa ni, aku tak pernah terfikir nak buat pun hangpa pergi buat. Tuan-tuan pernah tengok tak kucing jantan kejar seekor kucing jantan yang lain dengan romantik? Tuan-tuan pernah tengok? Tapi kan selalu bila kucing jantan kejar kucing jantan dengan garangnya, dengan bunyinya yang kuat, nak bergaduh, tuan-tuan sekalian. Maksudnya nak berkelahi. Tapi manusia, lelaki mengejar lelaki yang lain dengan romantik, tuan-tuan sekalian. What does it mean? Balhum adall, mereka lebih teruk daripada haiwan, tuan-tuan sekalian. Haiwan pun tak pernah fikir macam tu, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam diri kita ni, tuan-tuan sekalian,
ada haiwan dan ada tumbuhan. Tuan-tuan nak jadi apa? Jadi lah. Saya pernah dengar ceramah Ustazah Datuk Siti Nurbahayah. Dia cakap tentang hubungan suami isteri. Saya dapat term dia, iaitu dia kata dalam hubungan suami isteri ni, iaitu dia kata apa? Gigitan labah-labah. Kan? Gigit labah-labah dengan cakaran harimau. Tuan-tuan sekalian. Cakaran harimau dalam hubungan suami isteri. Maksudnya, bila saya dengar tu saya kata, kita ni bukan sekadar gigitan labah-labah, bukan sekadar cakaran harimau, the bite of the spiders and the claw of the tigers, but whatever animal you want to be it, as long as it is within the limit of syariah. Nak jadi haiwan apa? Jadilah, selagi mana tidak terkeluar daripada had ataupun apa dia punya panduan syarak. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok orang berjalan kan, jalan lemah perlahan kan, bring out cheetah from yourself, keluarkan cheetah daripada diri kamu. Kenapa ini nampak berjalan pun tak larat? Maksudnya walk like a tortoise. Maksudnya berjalan seperti kura-kura. Maksudnya kalau rasa lemah, mana take out a lion from yourself, keluarkan singa daripada diri kamu. Maksudnya kita ni boleh jadi apa yang kita nak jadi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita jadi haiwan, jadi tumbuhan, kalau orang tanya kan, bila kita duduk dalam keadaan tumbuhan, tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang koma, dalam keadaan koma, tuan-tuan pergi baca apa yang doktor tulis dekat dia punya status dia. Kalau dalam state of coma, doktor akan tulis vegetative state. Vegetative tu dekat-dekat dengan vegetable lah, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan koma, kita punya status kita sama macam plant ataupun tumbuhan. Tak boleh nak respon. Orang cakap apa, kadang-kadang kalau sedih cuma air mata saja yang mampu mengalir. Maksudnya waktu tu kita basic level, the level of plant, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita boleh bergerak, boleh respon, kita naik kepada martabat yang lebih tinggi, iaitu the level of animal. Dan yang paling tinggi lagi, iaitu tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu akal, tuan-tuan sekalian. Haiwan senang, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan sekalian, haiwan kalau tuan-tuan nak kenal, level dia rendah, iaitu haiwan stimulus respon. Kita, kalau siapa-siapa yang belajar psikologi, haiwan dia punya prinsipal SR, prinsipal stimulus respon. Lepas tu kalau tuan-tuan nak galakkan dia buat sesuatu perkara, kita bagi reward. Kalau kita nak halang dia buat sesuatu perkara, kita bagi punishment. Reward and punishment. Itulah haiwan. Stimulus, respon, reward, punishment. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian, budak-budak yang kecil-kecil tu, yang tak dapat berfikir lagi, sebab dia tak ada akal lagi, akal belum berfungsi, level sama dengan haiwan. Jadi kita nak galakkan, dia buat benda-benda yang bagus, kita bagi reward. Kalau kita tak nak bagi dia buat satu benda yang mudarat, kita punish. Sebab pada waktu itu akal dia belum berfungsi. Jadi bila ada akal berfungsi, barulah kita suruh dia berfikir, memberi yang mana baik dan yang mana buruk. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan marah kan, kalau saya tanya kenapa marah, Ustaz, dia lah Ustaz bagi saya marah, dia lah provoke saya bagi saya marah Ustaz. Oh, saya cakap, you are at the basic level of animal, meaning that you are responding to the stimulus. Tak ada akal ke? Maksudnya, kenapa orang boleh menyebabkan kita marah? Sebenarnya marah itu kita yang tentukan sama ada kita nak marah ataupun tidak. Sebab kita bukan SR principle, kita STR, stimulus, thinking and respond. Bila orang bagi rangsangan kepada kita, kita fikir dulu, aku nak marah tak? Nak marah ke tak nak marah? Kalau tak perlu marah, tak payah marah. Kalau perlu marah, dan marah bila perlu, maka marah tersebut menjadi marah yang terpuji, maka pada ketika itu kita marah. Kita bukan, tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu saya kata dalam Islam ni, kita ni inside out. Kita inside out, bukannya outside in. Dalam arti kata, kita yang tentukan emosi kita,
bukan emosi kita, ditentukan oleh faktor luaran. Ini jaga-jaga ni tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang orang kan, cuaca dia emosi dia ditentukan oleh cuaca. Kenapa gembira? Cuaca cerah ustaz. Oh, emosi ditentukan oleh cuaca. Kenapa sedih ni? Mendung ustaz. Oh, kalau dia mendung cerah, dia sekejap gembira, sekejap tak kenal. Sekejap gembira, sekejap tak gembira. Kalau orang macam ni, saya kata apa? Saya kata, why not you bring your own weather? Awak tak bawa cuaca sendiri, kan? Biar di luar sana mendung, di dalam tetap ceria. Maksudnya kita yang tentukan sama ada kita ni bahagia ataupun tidak, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau sekarang kita duduk dalam masih lagi dalam semangat ma'al hijrah. Kalau tuan-tuan tengok kan, ada di Gua Sur tu, tuan-tuan sekalian, di Gua Sur tu ancaman dia, iaitu ancaman dia bahaya. Kalau mereka jenguk saja, tunduk tengok dalam gua tu, nampak dua batang tubuh dalam gua tu. Maksudnya ancaman dia bahaya, kan? Ancaman bahaya. Jadi stimulus, rangsangan bahaya. Jadi sepatutnya kalau respon dia bahaya juga. Tapi tuan-tuan tengok dalam gua tu ada dua susuk tubuh. Satu takut, satu lagi tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan bimbang dan takut, dan Rasulullah dalam keadaan tenang. Jadi kenapa ancaman sama tetapi emosi dua orang ini berbeza? Nak bagi tahu kita ni inside out, bukannya outside in, tuan-tuan sekalian. Kita yang tentukan emosi kita. Jadi kenapa? Apa yang membezakan? Tuan-tuan sekalian, saya tengok Abu Bakar dulu. Tengok daripada sudut Abu Bakar. Abu Bakar ni, tuan-tuan sekalian, dia punya fokus dia. Dia punya fokus kepada bahaya. Jadi bila dia fokus kepada bahaya, focus will lead to perception. Jadi fokus membawa kepada persepsi, maka persepsi dia kata ini bahaya. Perception leads to emotion. Persepsi akan memberi rangsangan kepada emosi. Ini bahaya, maka emosi dia timbul perasaan takut dan bimbang. And emotion leads to action. Emosi membawa kepada tindakan. Dan dia bermula daripada fokus, tuan-tuan sekalian. Rasulullah, dia punya fokus dia bukan bahaya. Dia bukan fokus dia kepada bahaya. Fokus dia apa? Fokus dia iaitu skrip yang Allah Ta'ala telah tuliskan. Kenapa kau nak takut, Abu Bakar? Kita bukan berdua lah, kita bertiga lah. Siapa kata kita berdua? Kita bertiga. Ini pun kita duduk di sini, berhenti di sini, ini atas arahan dia. Aku menunggu skrip yang seterusnya. Apa yang patut kita buat. Mereka di luar sana pun dengan izinnya. Jadi kenapa kau nak takut? These are all the script written by the best script writer. That is God. So why should you worry? Maksudnya, tengok tuan-tuan sekalian, fokus Rasulullah bukan kepada bahaya, fokus dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, kenapa fokus dua orang ni berbeza? I want to tell you, focus is very limited. If you zoom, be careful with your zoom. If you zoom negative, takut-takut emosi juga negatif. How to control the focus? That is with knowledge. Ilmu yang akan mengawal fokus, sebab fokus hanya terhad. Dan kalau kita bergantung kepada fokus semata-mata, takut-takut dia akan menghasilkan natijah yang salah. Sebab itu cari ilmu, dan ilmu akan kawal fokus kita. Kalau saya cakap balik, saya ulang balik, iaitu knowledge leads to focus, focus leads to perception, perception leads to emotion, emotion leads to action, and action leads to consequence. Itu dia punya susunan dia, tuan-tuan sekalian. Dia balik kepada ilmu. Sebab itu jaga-jaga dengan fokus. Orang kata jangan jadi mata lalat, tapi jadi mata lebah. Apa semua ini? Semua ini berkait dengan fokus. Mata lalat hanya mencari yang busuk dan yang tidak baik, tetapi mata lebah
hanya mencari yang baik-baik untuk memberi manfaat kepada manusia. Jangan jadi mata lalat, tapi jadilah mata lebah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kadang-kadang kan pagi-pagi hujung minggu pergi beli nasi lemak, pergi pukul 9 beli, "Makcik, nasi lemak makcik 3 bungkus." Allah nak habis nak Wih, bestnya makcik berniaga, untung pukul 9 habis dah. Allah nak, alhamdulillah, syukur dah hari ni untung. Kalau macam tu makcik, saya pun nak berniaga kak. Dia berniaga seminggu bungkus. Sebab dia duk fokus kat untung tu dia saja. Dia tak tengok hari tak habis, dia tak tengok makcik tu bangun pukul berapa, dia tak tengok, dia hanya fokus zoom tang positif tu saja. Dia tak tengok yang keseluruhan episod dia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kawal kita punya cerita kita, fokus kita dengan ilmu. InsyaAllah kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada azan Isyak. Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya sebut tadi, jadi tuan-tuan dan sekalian, dalam diri kita ni ada dua jenis nafsu, iaitu tuan-tuan sekalian, yang pertama nafsu kehaiwanan dan yang kedua nafsu insaniah. Jadi ada dua jenis nafsu. Bila bergabung roh dengan jasad, tuan-tuan sekalian, kita mewarisi daripada jasad ini sifat-sifat kehaiwanan, iaitu sifat nafsu dan sifat marah. Yang tuan-tuan sekalian, yang ada, yang kita berkongsi dengan haiwan. Sifat marah, nafsu ini kita berkongsi dengan haiwan. Haiwan pun ada marah, haiwan pun ada nafsu. Tapi kita ada satu lagi nafsu, kita panggil nafsu an-natiqah ataupun an-nafsu al-insaniyah, iaitu kita nak panggil nafsu kemanusiaan, dengan sebab ada akal. Saya cakap tadi, kita ada 3 elemen dalam diri kita. Ustaz, kenapa kita tiba-tiba ada dua nafsu je? Sebab tumbuhan, iaitu dia pasif, jadi dia tak aktif. Jadi yang aktif 2, iaitu akal dengan nafsu. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ta'rif insan, apa dia ta'rif insan? Al-insanu hayawanun natiq. Man is a rational animal. Man is a rational animal. Manusia adalah haiwan yang boleh berfikir. Kalau saya tutup berfikir, manusia adalah haiwan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, sebab saya kata tadi, kalau akal tapi tak guna, sama macam tak ada akal. Jadi pada waktu itu, man is an animal. Sebab dia sepatutnya man is a rational animal. Tapi bila rational tak ada, dia tak guna, pada waktu itu manusia hanya seperti haiwan. Kalau tuan-tuan pergi kepada Al-Quran, tuan-tuan cari perkataan akal dalam bentuk kata nama, nouns form. Tuan-tuan cari, jumpa, bagi tahu saya. Tak ada. Tuan-tuan takkan jumpa akal dalam bentuk kata nama. Semua yang berkait dengan akal datang dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja, verb form. Kenapa? Kerana akal tak ada guna kalau tidak bekerja ataupun tidak berfungsi, tuan-tuan sekalian. Kalau haiwan senang. Haiwan dia tak ada akal, senang, tuan-tuan sekalian. Manusia kalau ada akal tak guna, kita panggil apa? Kita panggil animal with reason. Animal yang tak ada akal, animal. Tapi kalau haiwan ni, manusia kalau ada akal tak ikut syarak, dia ikut nafsu je, kita panggil animal with reason. Haiwan yang berakal, bahaya. Haiwan yang berakal susah, tuan-tuan sekalian, nak jaga. Haiwan yang tak ada akal senang, kan? Snake, oh snake, why you eat frog? Why can't I eat frog? Frog is my food. Saya terjemah. Ular, oh ular, kenapa kau makan katak? Macam mana aku tak makan katak? Katak makanan aku. Tuan-tuan sekalian, don't blame snake for eating the frog. Jangan salahkan ular kerana makan katak. Sebab kalau ular ada akal, dia pun tak nak makan katak. Tapi dia tak ada akal, nak macam mana takdir dia, itu makanan dia. Kebau kan, tuan-tuan sekalian, lembu, kalau dia ada akal, dia akan komplain kepada Tuhan. God,
throughout generation, grass. Rumput. Bagilah makanan yang lain pula, KFC ke apa. Jadi tuan-tuan sekalian, haiwan tak pernah komplain sebab mereka tidak ada akal. Tapi manusia yang berakal, semua dimakannya tuan-tuan sekalian. Termasuk juga yang haram juga tuan-tuan sekalian, yang tidak ditetapkan kepadanya tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam diri kita ni ada dua jenis nafsu, iaitu nafsu kehaiwanan dan nafsu yang kita panggil sebagai nafsu insaniyah ataupun nafsu akali tuan-tuan sekalian. Semua orang ada ni tuan-tuan. Tuan-tuan dalam diri tuan-tuan ada dua jenis nafsu, jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Ustaz, apa ciri-ciri nafsu kehaiwanan? Saya senang je saya bagi tahu. Nafsu kehaiwanan ni, apa yang haiwan nak kita nak. Sebiji macam haiwan. Apa yang haiwan suka, kita suka. Apa yang haiwan nak, kita nak. Apa ciri-ciri nafsu insaniah? Iaitu ciri dia, iaitu dia berpandukan akal tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana Allah Ta'ala cipta dua nafsu ni, nafsu akal ni secara fitrah. Bila sebut apa makna fitrah? Fitrah itu the pattern by which God create man. Satu bentuk sistem yang Allah Ta'ala ciptakan manusia. Jadi bentuk dia apa? Bentuk dia iaitu akal kawal nafsu, nafsu tunduk kepada akal. Ini dia punya fitrah. Kalau siapa-siapa yang akal kontrol nafsu, nafsu tunduk kepada akal, you are on fitrah. Anda berada di dalam fitrah. Bila kita berada di dalam fitrah, natijah dia, konsekuens dia adalah harmoni. Sebab kita berada dalam bentuk ataupun pattern yang Allah Ta'ala ciptakan dengan kita dengannya tuan-tuan sekalian. Itu fitrah dia tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan rasa kan tak harmoni, tak bahagia, tuan-tuan tengok, biasanya dia ada berlaku pelanggaran fitrah. Biasanya apa maksud pelanggaran fitrah? Iaitu nafsu kontrol akal tunduk kepada nafsu. Jaga-jaga tuan-tuan sekalian, nafsu ni bijak. Sebab penasihat dia bijak. Siapa penasihat nafsu Ustaz? Iaitu syaitan. Penasihat nafsu iaitu syaitan. Tuan-tuan sekalian, saya belajar psikologi. Dan syaitan ni, kalau kita nak bagi anugerah kepada dia, syaitan boleh dapat anugerah the best psychologist, maksudnya anugerah yang tertinggi yang kita boleh beri kepada syaitan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayangkan, iblis yang tak nak sujud kat Nabi Adam dulu ni, dia masih ada sampai sekarang selaku penasihat. Dia tengok semua perangai, tuan-tuan sekalian, perangai apa? Nabi-nabi dia tengok, perangai para wali dia tengok, dia kaji tuan-tuan sekalian, perangai manusia dia mengkaji. Tuan-tuan boleh bayangkan tuan-tuan sekalian, semua geran-geran tuan-tuan sekalian, semua diarah kepada satu tajuk dia. PhD dia pun satu tajuk. Daripada dulu sampai sekarang, syaitan punya kajian PhD dia satu tajuk dia. Tajuk dia apa Ustaz? How to deviate people. Bagaimana nak menyesatkan manusia. Tuan-tuan bayangkan daripada zaman dulu sampai hari kiamat, kaji satu tajuk saja, tuan-tuan boleh bayangkan betapa dalamnya kajian dia. Kita universiti kita tak apa dalam, terlampau banyak tajuk. Kadang-kadang kita main ke atas je, tak masuk dah dalam. Syaitan, kajian dia, geran dia, semua ke situ, tajuk dia how to deviate people. Sebab itu, don't undermine syaitan. Jangan merendah-rendahkan syaitan. Oh, senang lah syaitan. Syaitan ni kalau nak sesatkan kita, ni lah, ni. Apa makna ni? Tak ada hal lah. Hebat macam mana pun tak ada hal lah. Sebab apa? Sebab syaitan dia hanya lemah dengan Allah Ta'ala je. Kalau kita jauh daripada Allah, syaitan kata tak ada hal lah. Jubah labuh mana, serban besar mana, ilmu tinggi mana, dalam mana, jauh daripada Allah, syaitan kata tak ada hal. What game you want to play? I have all the games, maksudnya. Dia tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Itu syaitan tuan-tuan. Sebab tu jaga-jaga dia punya orang dalam dia, iaitu nafsu. Sebab itu bila bulan puasa, syaitan ambil cuti sebulan.
kan, secara terpaksa manusia duk jahat macam tu ke, sebab dia ada orang dalam dia, kabel dia, iaitu nafsu, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, fitrahnya kita kata tadi, akal kontrol nafsu, nafsu tunduk kepada akal, maka kita berada dalam fitrah, maka terhasillah harmoni. Tapi kalau tuan-tuan terbalik, tunduk kepada nafsu, nafsu memperkudakan akal, akal tunduk kepada nafsu, maka pada ketika itu kita melanggar fitrah. Bila kita melanggar fitrah, tuan-tuan dan puan sekalian, maka kita akan rasa tidak harmoni. Senang saja, tuan-tuan sekalian. Saya dalam tahun, tak silap saya, dalam tahun 1998, pada waktu itu tuan-tuan sekalian, banyak berlaku kes rape and murder. Rape, murder, rogol dan bunuh. Sekarang pun banyak kes rape dan murder. Pada waktu itu bila saya tengok, saya nak kaitkan dengan konsep fitrah ni, saya melihat semua yang terjadi kes rape and murder ni, semuanya kalau kita tengok balik, dia melibatkan pelanggaran fitrah. Satu kes, tuan-tuan sekalian, seorang wanita remaja, seorang wanita muda, dia balik kerja naik bas, bas itu bercermin gelap, dia berseorangan dengan driver bas. Akhirnya dia punya jasad dia dijumpai dalam longkang, rape and murder. Tuan-tuan tengok, berlaku pelanggaran fitrah, iaitu seorang perempuan tidak boleh berada dengan lelaki yang bukan mahram. Tuan-tuan sekalian, kita membuka ruang kepada nafsu haiwaniyah untuk menguasai nafsu akal, tuan-tuan sekalian. Satu kes lagi, perempuan Cina, tuan-tuan sekalian, basement parking, rape, murder and burn, rogol, bunuh dan dibakar. Bila cek tengok, memang sah berlaku pelanggaran fitrah, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan senang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu berlaku pelanggaran fitrah? Berlaku pelanggaran agama. Nak tahu senang fitrah, iaitu balik kepada agama. Yang mana Tuhan haramkan, kita langgar, kita melanggar fitrah. It is a matter of time. Siapa-siapa yang langgar fitrah, tunggu je. A matter of time. Ustaz, tak berlaku apa-apa, wait. A matter of time. Kita tengok sekarang kan, SPRM mengamuk, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang orang kan dekat-dekat nak pencin dah, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba kena tahan dengan SPRM. Saya kata macam ni, tuan-tuan sekalian, waktu dulu, waktu kita nak memilih nak buat baik dengan nak buat jahat, you have choice, kita ada pilihan. Tetapi bila kita dah memilih, natijah is not yours, natijah is God. Serah aja. Waktu memilih, pilihlah dengan baik, ikutlah fitrah, ikutlah agama. Selepas anda telah membuat pilihan, natijahnya is no longer yours, bukan hak kamu lagi, maka terserahlah nasib kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang satu lagi, seorang budak darjah 6, dia keluar awal, tuan-tuan jaga kalau ada cucu dan anak-anak, dia keluar awal tunggu bas 6 pagi masih gelap. Akhirnya tak sampai sekolah, jasadnya dijumpai dalam longkang, rape and murder, dirogol dan dibunuh. Kenapa? Berlaku pelanggaran fitrah. Tidak boleh seorang perempuan berseorangan, apatah lagi anak yang macam ni dalam keadaan masih gelap, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi jaga-jaga dalam diri kita ada dua nafsu ni, tuan-tuan sekalian. Jangan buka ruang kepada nafsu ni untuk menguasai. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang kata, saya fikir logik Pak Ustaz. Tak, jaga-jaga logik kita ni, akal kita ni, walau macam mana hebat pun, jangan putus daripada syarak. Ulama-ulama kata akal kita ni, tuan-tuan sekalian, ibarat pilot. Syarak ibarat menara kawalan. Kalau orang dia duk bawa kapal terbang kan, daripada London Paris, Ustaz, saya pilot Ustaz, saya bawa kapal terbang Ustaz 10 tahun, route yang sama Ustaz, KL London. Boleh tak sekali saya nak naik Ustaz, saya nak putuskan dengan menara kawalan. Naik dia putuskan dengan menara kawalan. Menara kawalan bila hilang saja, mayday, we lost contact, tuan-tuan sekalian. Yang pasti kat mana kapal terbang tu akan mendarat? Yang saya tahu bukan London,
sama ada bukit bukau ataupun lautan, tuan-tuan sekalian. Begitu juga akal kita, hebat macam mana pun, putus dengan syarak, dia akan sesat, tuan-tuan sekalian. Itu ibarat dia, tuan-tuan sekalian. Jadi jaga-jaga, jangan buka ruang ini, buka ruang. Jadi akal dengan nafsu ni, tuan-tuan sekalian, dia sentiasa berkonflik, sentiasa berkonflik, sentiasa berlawan. Dia bukan kata sekali sekala ni, every moment, setiap saat dia berlawan, tuan-tuan sekalian. Ni tuan-tuan, bila tuan-tuan boleh duduk di sini ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh duduk ni, maksudnya lawan. Nak duduk tak nak duduk, nak tak duduk tak nak duduk, nak balik tak nak balik, nak balik tak nak balik. Tuan-tuan tak balik, kerana apa? Nak dengar majlis ilmu. Maksudnya akal menang, nafsu tunduk. Kecuali dah orang balik tu dia ada kerja. Ustaz, kita orang balik ke Ustaz, kita orang ada kerja. Tak apalah ada kerja, kadang-kadang tak ada kerja pun, saja balik nak tengok berita, sedangkan ada majlis ilmu. Ustaz tak boleh tengok berita? Boleh, tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita mencari ilmu itu lebih baik, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kadang-kadang anak murid saya tanya, Ustaz, saya tahu apa takutnya Ustaz, kalau tuan-tuan, kalau orang yang berkhalwat tu agak-agak pada waktu tu dia tu manusia ke haiwan? Orang yang berkhalwat ni, dia manusia ke haiwan? Dia akal kuasai nafsu ke nafsu kuasai akal? Kalau orang yang berkhalwat, saya rasa orang yang berkhalwat ni nafsu menguasai akal. Maksudnya dia haiwan yang berakal. Ustaz, saya tak apa Ustaz, saya tak takut khalwat Ustaz, sebab boyfriend saya pun ustaz juga. Macam mana boleh jadi macam tu? Kan saya kata jaga-jaga, itu bukan ustaz, itu animal ustaz. Maksudnya haiwan, maksudnya telah diperkudakan oleh apa, tuan-tuan sekalian, iaitu oleh nafsu dia. Itu Jaiz duk cari kat Selangor ni. Ada seorang ustaz tu, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Boleh kahwin 10 perempuan serentak. Boleh kahwin 10 perempuan serentak. Jadi bila orang tanya mana dalil dia, dia bawa Al-Quran, ayat Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa, 2+3, wa ruba' campur 4, jadi 9, fa illam ta'dilu fawahidah campur 1, jadi 10, tuan-tuan sekalian. Dia guna logik dia, tuan-tuan sekalian. Nak apa? Dia kata logik, tapi sebenarnya nafsu telah memperkudakan akal untuk justify dia punya keinginan, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jaga-jaga. Sebab itu akal kita jangan putuskan dengan syarak, biar walau bagaimana hebat pun, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah perkongsian kita untuk malam ini. Yang baik pastinya daripada Allah, yang daif daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah pada siri yang akan datang, saya akan membawa tuan-tuan masuk untuk melihat hakikat hati kita. Sebab konflik ini antara nafsu dengan akal ini, dia berlaku di dalam hati. InsyaAllah saya akan bawa tuan-tuan masuk melihat apa yang terdapat dalam hati kita, dan kita akan melihat bagaimana konflik ini akhirnya akan mencetuskan tindakan kita. Yang baik pastinya daripada Allah, dan yang daif daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.